Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan bincang soalan SBP SBP kertas 2. Cikgu harap buat belakang ni soalan ni. Okey, so kalau kita perhatikan soalan nombor 1, ada masalah ke soalan nombor 1? Okey, soalan ini adalah dimension dah kat sini. Okey, dia mention kat sini adalah janjar aritmetik Okey, iaitu arithmetic progression AP Okay, so apa yang berlaku kat sini bagi sedikit ayat First term access the three term by 8. Okay, so ada dua kaedah penulisan kat sini. Sama ada awak nak tulis T1 tolak dengan T3 sama dengan 8. Kalau cikgu suka gini lah. Sebab lebih maknanya T1 tolak T3 lah sama dengan 8. Atau ada juga yang boleh buat T1 sama dengan 8 tambah T3. Cuma cikgu nak tunjuk cara ni lah. Kalau menggunakan ayat iaitu the first term access the third term by 8. So first question is common difference. Iaitu mencari nilai D. Tak perlu tulis common difference, tulis D dah memadai kalau nak tulis ayat common difference pun boleh, tidak ada masalah. Dan yang ke B ni nanti kita tengok situasi dia kita tengok situasi dia. Ni bayangkan kertas awak ni. Buat belaka dah ke soalan ni? Iaitu soalan pertama. Iaitu AP ke T1 T3. So apa masuk T1 dekat sini iaitu A tolak dengan A tambah 3 tolak 1 D sama dengan 8. Nampak so selesaikan kat sini iaitu A tambah 2D sama dengan 8. A tolak 2D sama dengan 8. Negatif 2D sama dengan 8. D dapat negatif 4. Ada soalan nak tanya? Yang kedua. Dah dapat D sama dengan negatif 4. Soalan B. Kadang-kadang ada yang tulis apa kat sini? Dia tulis balik ni. Pun boleh Dia balik, ambil balik common difference pun boleh. Ada yang tulis common difference negatif 4.
pun boleh lah. Okey. So, dia suka pakai simbol lah. D sama dengan negatif 4. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Ia bagi sedikit situasi ya. Situasi iaitu when the first three term Okey. So, apa yang berlaku kat sini? Increasing. Increasing maknanya operasi penambahan. So, kat sini T1 plus 3. Okey, disusuli dengan T2 plus 5. Disusuli dengan T3 plus 8 kat sini. Okey, so bila dia bertambah, so apa yang berlaku? Dia dah bertukar kepada apa sini? Dia bertukar kepada jam-jam progression. Okey, so kehendak soalan, okey, cari geometry progression first term bermaksud T1, T2, T3. Okey, so kat sini first situasi ni yang perlu awak tahu, okey, dia masih lagi dalam janjan, dia masih lagi dalam arithmetic progression. Okey, cuma bila dia increase sebanyak 3, 5, 8 ini, so dia dah convert menjadi geometry progression. Okey, itu dia punya situasi dia. So kat sini maklumat yang perlu awak ada kat sini, T1 bermaksud okey, T1 plus 3 ni bermaksud A tambah dengan 3. Okey. So apa maksud kat sini? T2 plus 5 kat sini bermaksud A tambah D tambah dengan 5. Okey. Okey, so apa maksud T3 ni? Plus 8 ni. So bermaksud A tambah 2D tambah dengan 8. Boleh dapat kat sini? Faham kat sini? Okey, so kat sini daripada bahagian ni, okey, dia masih lagi AP bila ada penambahan dia dah jadi GP Okey, so kat sini, okey, yang ini nama dia. Okey, kat sini kita ada, let's say lah kita ambil negatif, okey, D adalah negatif 4. Okey, so T1 kat sini adalah A tambah dengan 3. Okey, sekarang ni nak convert kepada apa ni? Nak convert kepada GP. Okey, so T2 kat sini iaitu A plus negatif 4 plus dengan 5. So dapat apa sini? A tambah 1. Okey. So kat sini, apa yang berlaku kat sini? Ya Allah, cikgu tulis sini tau. Okey, cikgu tulis balik kat sini. Patutnya tulis kat sini. Okey, T1 sama dengan T1 plus dengan 3. Okey, T2 sama dengan T2 plus dengan 5. Okey, T3 sama dengan T3 plus 8. Okey, cikgu tu kopeng laut dulu lah. Maka nak nampak kot. So, T1, T2, T3 ni okey, adalah daripada apa? Adalah daripada arithmetic progression. Okey. Okey, yang biru ni, yang biru T ni adalah geometry progression. Okey, yang T hitam ni adalah daripada arithmetic progression. Okey, so kat sini T1 bersama dengan A tambah dengan D. Okey, T2 sama dengan A tambah D tambah dengan 5.
So kat sini boleh tulis sebagai A tambah dengan negatif 4 tambah dengan 5. So dapat A tambah 1. Okey, so maklumat ni ya kita nak pakai lagi ni. Okey, yang cikgu bulat ni. Okey, sebab apa? Sebab D kita negatif 4 So kat sini adalah A tambah 2D tambah dengan 8. So kat sini dapat A tambah 2 negatif 4 tambah dengan 8. Okey, so kat sini dapat apa? Dapat A. Okey. So ingat, yang membezakan GP dengan AP, dalam GP ada R. Okey, so apa maksud R? Iaitu T2 bahagi dengan T1 So T2 berbahagi dengan T1 sebab kita ada 3 So T3 bahagi dengan T2. Okey. So kat sini T2 adalah apa? A tambah 1. T1 adalah A tambah dengan 3 sama dengan T3. A bahagi dengan A tambah dengan 1. Okey, so awak selesaikan. So bagaimana nak selesaikan soalan ni? Ada nak jawab? Cikgu, kalau darab silang boleh tak? Okey, memang tu je cara dia. Okey, tujuan kita untuk apa? Jawab lah. Darat silang tu tujuan dia adalah untuk mencari tujuan apa ni? Satu equation. Untuk mencari nilai K. Okay, untuk mencari nilai K. Okey, lepas tu cikgu darat silang kat sini A tambah 1. A tambah 1 sama dengan A tambah dengan 3. Okey, so cikgu darat silang kat sini A tambah A tambah 1. A kuasa 2 tambah 3A. Okey, so A kuasa 2 tambah 2A tambah 1. A kuasa 2 tambah dengan 3A. Okey, 2A tambah 1, 3A. Okey, 1 sama dengan 3A tolak 2A. A sama dengan 1. Okey, bila dapat A, baru dapat T. Okey, kalau tengok T1 tadi adalah okey, masuk je lah. Okey, T1 tadi kita dapat iaitu A tambah dengan 3. Iaitu 1 tambah dengan 3 dapat 4. Okey, T2 yang kita dapat adalah A tambah 1. So, 1 tambah 1 dapat 2. Dan T3 kita tengok dapat A. A sama dengan 1. Okey, so daripada formula ni, daripada ni kita boleh nyatakan bahawa the first three term in the geometry progression. Okay, so dia ada 2 kaedah penulisan. Kalau cikgu suka tulis gini. Jawapan akhir dia 4, 2, 1. Okay, cikgu suka awak gini lah. Atau cikgu, okay, ada juga yang tulis macam ni pun boleh. T1 sama dengan 4. T2 sama dengan 2 dan T3 sama dengan 1. Okey, buat gini pun boleh, buat gini pun boleh. Cuma cikgu suka ni lah. Okey, cara pengesan dia. Okey, ada soalan nak tanya? Mika ingat dia, dah terlibat ke dengan camp pagi ni? Camp pukul 9. Ha? Camp pukul 9. Oh, pukul 9. Okey. 10 minit lagi. Okey.
Okey. Semoga berjayalah yang terlibat dengan camp nanti. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Bila kita amati, okey, adalah di bawah tajuk apa ni? Di bawah tajuk vektor Okey, so tahun ni tengok spek lah tajuk vektor ni. Okey, tajuk vektor. Okey, diagram yang satu. Okey, apa yang berlaku pada diagram ni? Okey, dia parallel. Okey, parallel Parallel antara RS dia adalah selari dengan LM. Okey, mana RS ni? Okey, mana LM? Sini Okey, so apa yang berlaku yang seterusnya? L terletak pada apa? LK. Okey, LK ada L. R. LK adanya R. Okey, dan S. Okey, maklumat yang diberi ada pada gambar rajah. So, tidak ada masalah. Okey, yang seterusnya ia bagi apa? Ia bagi LM. LM bersamaan dengan 12 X tolak dengan 8Y. Okey, yang seterusnya ia bagi apa? MS. Okey, MS. M kepada S. Kat sini lah. 4Y. Okey, yang seterusnya ia bagi ratio. Ia bagi ratio 3 km sama dengan 5 ks. Okey, ia bagi ratio kat sini. So, kita boleh tulis km sama dengan 5/3 ks. Okey. Boleh tak cari ni? So, apa maksud dia? Atau macam ni lah. Cikgu tulis macam ni senang. Kita nak tahu ratio dia. Banyak cara nak tulis. So, km ks sama dengan 5/3. So, km berapa km? Pakai yang hitam dulu. Okey, km. Okey, km adalah 5, ks adalah 3. Kalau sini 3, maka kat sini adalah 2. Sebab k kepada m adalah 5. Okey. So, bagaimana kita nak selesaikan kat sini? Kalau 2, nisbah dia adalah 4y. Kalau 3, nisbah dia adalah 6y. So, kat sini adalah 6y. Okey. So, soalan yang pertama adalah ungkap express LK. Okay, L kepada K in term of apa? X dengan Y. Okey, untuk A. Okey. So, untuk soalan ni, kalau cikgu, banyak cara nak jawab soalan ni. Cikgu suka pakai diagram lah. Okay, cikgu suka pakai diagram. Kalau awak tengok diagram kat sini. Okey. Dia nak apa ni? Dia nak L kepada K. Sinilah. Okey. Iaitu L kepada K yang dia nak iaitu melalui M. Okey. So, T to T, head to head up. LK sama dengan LM plus MK. Kalau kita tengok dia punya pas dia, LK sama dengan LM plus MK. Okey. So, LK tadi dah di given tadi iaitu 12X tolak dengan 8Y. Okey, 12X tolak dengan 8Y Okey, MK adalah 6Y tambah dengan 4Y lah. So, akan dapat 10Y lah kat sini. Okay, 10Y. Okey, so LM nilai dia adalah 12X tolak dengan 8Y. Okey, plus dengan MK adalah 10Y. Okey, so selesaikan kat sini awak akan dapat 12X tambah dengan 2Y. Okey, untuk soalan A.
Okey. Kalau soalan dia nak express jawapan akhir dia mesti apa? Cadangan cikgu mesti sebaris. So jangan tinggalkan macam ni jawapan dia yang kita buat ni. Okey. So jawapan akhir cadangan cikgu bila ada express mesti tulis sebaris. Mesti tulis sebaris. Sebab kita tak tahu manalah tahu hari tu pemakahan dia ke tak. So baiknya kita buat menjawab soalan. Okey, so kalau ada express bukakan apa-apa, okey, baiknya kita tulis sebaris. Okey, next. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya pakai pen warna merah dulu. Kita tengok pergerakan dia. Ingat pada buku soalan awak boleh coteng-coteng. Okey, boleh coteng-coteng. Tapi maklumat tulis balik dalam kertas kajam. Okey. Jangan tulis bukan benda. Maklumat boleh tulis sini tapi pindah tu dengan betul lah. Ada juga pelajar dia tulis sini betul. Bila dia pindah dalam kertas kajam salah. Tu masalahnya. Bimbang betul cikgu gitu. Okey, tengok soalan yang seterusnya dia bagi apa? RS sama dengan PLM. Okey, kita sesal dulu ni. Kita sesal dulu ni. Okey, kita sesal dulu ni. Okey. Sesal dulu apa yang diberi. Okey, LM dah ada. KL. KL pun kita dah ada. Kita cari LK dia. KL ni terbalik lah. Okey. Ni. Okey. Okey, LM kita dah ada data sini. Okey, ni adalah data LM. Okey. L kepada M. Okey, tadi kita cari L kepada K Sekarang ni soalan nak K kepada L. Opposite direction je ya. Okey. Okey, so untuk soalan yang kedua. Untuk jawab soalan ni, kalau cikgu selesai dulu ni. Dia bagi apa tadi? Dia bagi RS sama dengan PLM. Okey, apa maksud LM tadi? Kat sini iaitu 12X tolak dengan 8Y. Tinggal macam tu. Okey, yang kedua dia bagi apa? Dia bagi KR. Okey, KR sama dengan apa? QKL. Kita cari LK. So dia apa? Dia oppose direction Okey, so kat sini dapat Q. Kalau sini positif, kalau dia berlawan arah, dia akan dapat negatif 12X minus 2Y. Okey, boleh sampai kat sini? Okey, cari dulu maklumat ni. Okey, baru kita selesaikan satu persatu. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dia suruh cari RS. Mana RS? Ni RS. Okey, ni RS. Dia suruh cari ni Okey, RS yang ada huruf P. Yang ada huruf P adalah LM. Mana LM kat sini? So kena lalu ke bawah dah. Okey. LM. Okey, ada P, ada X dengan ada Y. Okey. So dia adalah apa ni? Dia adalah selarian. Betul tak? Okey, so dia nak RS. So kita pakai hubungan ni lah. Okey. Yang ada P, rupa-rupanya apa yang kita tulis selesai kat sini itu adalah untuk jawapannya untuk B1 iaitu RS sama dengan kembangkan balik. Sebab ini nak ungkapkan kalau boleh ada tulis sebaris. Okey, iaitu kat sini dapat apa? Okey, iaitu kat sini akan dapat 12px. Okey, jangan buat 12xp Okey, x ini adalah direction dia Okey, dan yang seterusnya adalah apa? Negatif 8p. Jangan buat negatif 8yp. Okey, itu adalah tidak tepat. Okey, ini untuk B1. Okey, tulis sebaris jawapan dia. Okey, untuk B2. Okey, kita baca balik soalan dia.
Okey, soalan dia kalau B2 dia ada huruf Q. Huruf Q ni ialah KL. Okey, so dia lalu ke atas RS sama dengan apa? RK KS. So, RS sama dengan RK KS. Okey. So, kalau cikgu, kita bina dulu gambar rajah dia. Okey, nak suruh nampak. Okey, lebih kurang dah soalan nak RS. Yang double ni adalah apa yang cikgu nak cari ya. Yang double ni adalah cikgu yang nak cari. Okey, iaitu RS. Okey, sama dengan R apa? RK KS. Sebab soalan dia mesti ada huruf apa? Huruf Q. Okey, lepas tu mesti ada huruf apa? Huruf X dengan Y. Okey. So, kalau cikgu akan buat laluan dia dulu. Okey, so laluan dia kat sini adalah RS sama dengan RK tambah dengan KS. Okey, so RK kita dah kira dah kat atas ni ya. Okey, iaitu negatif 12Q. Okey. Tolak dengan 2QY. Okey, betul ke? Salah. Sebab bagi KR lah. Kita cari KR. Kalau KR, kalau terbalik RK, dia akan jadi apa kat sini? Dia akan jadi positif. Nampak? Ni KR. Kita nak RK. Opposite direction. So, kalau negatif 12, ni akan jadi 12. Kalau negatif 2, dia akan jadi apa kat sini? Okey, dia akan jadi positif 2. Okey, boleh dapat kat sini? Boleh? Cikgu. Ya. Saya boleh leave dulu boleh tak? Sebab nak masuk camp tu. Okey, boleh. Terima cikgu. Ya. Terima kasih kerana hadir. Saya leave dulu Okey. Semoga berjaya. Thank you cikgu. Ya. Lagi. Saya pun ada camp cikgu. Okey. Beres. Okey. Bye cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, camp kat cikgu. Yang ada camp dah apa? Boleh patutnya dah ayah mari. Oh ya. Bye cikgu. Ya. Yang ada camp tidak ada masalah. Okay. So RK kalau tengok kat sini, okay, RK dia berwarna arah So KR kalau sini negatif, sini akan jadi positif. So sini akan jadi positif. Okay, so KS. Okay, KS ni berlawan kalau kita tengok. Sebab kita ada di SK lah. Sekarang ni nak KS. So dia akan jadi apa sini? Berlawanan arah. So kat sini akan dapat negatif 6Y lah. So tolak dengan negatif 6Y. Okay. So bila soalan macam ni, tinggal apa ni? Tinggal X kat sini. Okay, bila jadi macam ni, apa yang perlu kena buat? Awak kena fakturkan titik yang sama kat sini. So kat sini adalah 12 QX tambah dengan 2Q tolak dengan 6Y. Okay. So kita tengok balik soalan dia. Okay, soalan dia kat sini. Kalau kita tengok, dia nak apa? Nak ungkapkan. Cikgu bimbang betul lah. Sebab cikgu takut skema dia kerah. Kalau skema dia tak kerah, tak apa. Kalau skema dia kerah, kena ada. Okay, so kat sini cikgu showkan tulis apa? Tulis sebaris. Tu kaedah menjawab bila ada perkataan ungkapkan. Okey, 2Q tolak dengan 6. Apa maksud tulis baris? Mesti ada kepala dia. Kepala dia adalah RS. Okey, kepala dia adalah RS. Okey, baiknya. Okey, ini adalah untuk yang kedua. Okey, untuk B2. Okey, yang seterusnya, soalan yang seterusnya, hati-hati soalan ni Soalan seterusnya duduk bawah ni.
Okey, dia kata apa? Cari nilai P dengan Q. Okey, cari nilai P dengan Q. So, kita tengok RS ni ada dua. DB1 pun ada RS, DB2 pun ada RS. Okey. So, kat sini kita boleh tulis RS. Okey, sama dengan siapa baru masuk tu tulis nama Nama untuk kehadiran pada hari ni. Yang terlibat dengan kelas e-tutorial Tak apa, tak masuk pun hari ni. Tidak ada masalah. Okey, so kat sini adalah 12 PX tolak dengan 8 PY. Cikgu ambil yang atas ni. Okey, RS yang kedua adalah cikgu ambil P2. Iaitu 12 QX tambah dengan 2Q tolak 6 sama dengan Y. Okey. So, bila macam ni, okey, ni kaedah adalah kaedah bandingkan kaedah compare kat sini. So, bagaimana nak bandingkan kat sini? Iaitu X dengan X. Okey, let's say adalah 12 P X dengan 12 QX. So, apa yang berlaku kat sini? P sama dengan Q. Bila dalam keadaan macam ni, bila kita compare, kita kena substitute kat sini. Okey, untuk Y direction adalah negatif 8PY sama dengan 2Q minus 6Y. Okey, kenapa jadi macam ni? Okey. So, kat sini adalah negatif 8P sama dengan 2Q tolak 6. Okey, so kat sini kita nak substitute. Let's say P equal to Q. Masuk je lah negatif 8Q sama dengan 2Q tolak 6. Okey. Indah, so akan dapat 6 sama dengan 10Q. Okey, 10Q dah kat sini. So, what is the value of Q? Iaitu 6 divided by 10. Okey, so jangan tinggal 0.6. Sebab jawapan dia mesti dalam bentuk apa? Bentuk termudah. Maka kat sini adalah 3 per dengan 5. Nak buat 3 per 5 pun boleh. Nak buat 0.6 pun boleh. 0.6 pun boleh. Tidak ada masalah. Okey. So, kehendak soalan ni kita baca balik kehendak soalan P dengan Q. Okey. So, kita dah tahu hubungan dia P equal to Q. Okey. Bila Q sama dengan 3 per dengan 5, maka P adalah 3 per dengan 5. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Boleh Boleh. Apa tu? Okey. Next. Buat dah soalan ni Okey, soalan ingat kalau nak study paper tu, soalan wajib kena buat adalah bahagian A. Okey. Lepas tu awak carilah bahagian B dengan C. Kalau B tu taburan kebaran kalian awak kena buat, hukum linear awak kena buat, linear law awak kena buat. Okey, bahagian C tu nombor indeks kena buat. Yang antara soalan wajib. Tapi bahagian A wajib buat sebab soalan bahagian A dia senang nak jawab. Okey, biasanya dah pemarkahan dia pun okey. Biasanya senang lah. Percaya cakap cikgu. So, bila dah dapat kertas 2 ni,
Ataupun awak cari kertas 2 di buku-buku ke mana-mana ke kedai buku ke, buat dulu bahagian A. Baru susun bahagian B dengan C. B dengan C tu pilih-pilih je lah awak mana awak rasa boleh jawab dengan baiknya. Okey, yang seterusnya. Tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, the curve. Okey, curve dia bagi equation kat sini iaitu 3x power of 2 minus px plus 7. What is mean by the turning point? Apa maksud turning point ni? Pada titik hash K. Apa maksud turning point ni? Apa maksud turning point? Titik pusing Apa maksud titik pusing? Turning point. Apa maksud turning point? Titik pusing. Baca lah gitu. Turning point ni berlaku apabila let's say lah equation diberi y tau. Maka dy lah. Dy over dx. Okay, sebab dia memberihakan x respect to x kat sini. Okay, so turning point berlaku apabila dy over dx equal to 0. Okay. Boleh? Okay, tengok soalan tu. Saya kata bahagian A senang nak jawab. Kalau soalan dia gini. Okay, determine whether point A is maximum or minimum. Bila soalan macam ni, jangan jawab dua-dua. Okay, ni pilih jawapan yang tepat. State your reason. Okay, so bagaimana kita nak identify the maximum or minimum? Hari tu kita dah belajar. Okay, hari tu recall balik. Apabila kita ada equation, let's say lah ax power of 2 plus bx plus c. Ini equation apa ni? Ini adalah persamaan kuadratik tu. Betul tak Respon lah sikit bosan Okay, so let's say lah A lebih besar daripada kosong. Okay, apakah graf yang kita dapat? Iaitu graf new. Bila graf new, okay, dia memberihakan adalah minimum, right? Bila A kurang daripada kosong ataupun negatif, so apa yang berlaku? Kita dapat graf masam. So kat sini adalah memberihakan maksimum. Maksimum. Kejut aku. Okey, tu je. So cikgu recall balik. Soalan untuk soalan A ni simple je jawab dia. Okey, tapi awak kena ada justifikasi ataupun awak kena bagi reason apa yang kita belajar sebenarnya. Okey, apa yang kita belajar. Sama ada nombor, formula dan sebagainya. Okey. Tengok soalan nombor 3. Okey, sekejap equation dia apa ni? 3P7. Okey, so 3P7. Okey. So kat sini turning point berlaku pada HK. Okey, so kita nak bagi reason kat sini. So A equal to 3, maka A lebih besar daripada 0. So kat sini dia adalah apa? Dia adalah apa ni? Nak pilih hak mana sir? Pilih yang ini baru pergi jawapan. Jawapan dia ada di soalan dah ni. Cuma kita bagi reason yang sesuai. So kat sini adalah minimum point. Okay? Boleh? Boleh go. Dan alhamdulillah boleh.
Okay, ada nak tanya apa-apa? Tidak ada. Alhamdulillah. Okay, next. Soalan B. Okay, soalan B. So, soalan B ni nak apa? Express P. Okay. Express P dalam sebutan. In term of hash. Okay, P in term of. Bila keadaan macam ni, ingat jawapan last mesti tulis sebaris. Okay, kita tengok P. P kat mana? P duduk kat sini. Hash duduk kat mana? Hash duduk kat sini. Jauh tu hubungan dia. So, hubungan nak masuk hash ni mesti melalui dy per dx. Sebab apa dy per dx? Sebab hubungan antara function ataupun lengkup yang diberi, curve yang diberi dengan titik. Hubungan dia adalah turning point. Okay, turning point. Okay, hubungan dia kat situ. Okay. So, cikgu dah ada tadi iaitu y equal to 3x power of 2. Okay. Dan cikgu ada titik iaitu nilai x sama dengan hash lah kat sini lah. Turning point kan. So, dy per dx. So, dy per dx. 3 darab dengan 2 lah dapat 6x. Tolak dengan p equal to 0. Masukkan saja x, gantikan x dengan hash. So, kat sini dapat 6 hash. Okay. 6 hash. Tolak dengan P sama dengan kosong. Maka P adalah 6 hash. Okay. Yang seterusnya. Soalan nombor 3. Okay. Soalan nombor 3 ni hati-hati. Hati-hati. Okay. Diberi lengkung tersebut melalui titik B. B pun kena juga. So, B ni dia bagi maklumat iaitu nilai X adalah 1, nilai Y adalah 2. Okey, so kehendak soalan adalah cari nilai K. Nilai K duduk mana? Nilai K duduk sini. Okey, nilai K duduk situ. Jauh juga tu. Okey. So, bagaimana kita nak buat? Okey, kita masuk dulu titik ni. Bila kita masuk titik ni dalam dia punya persamaan curve, so kita akan dapat nilai P. Okey, tengok So, cikgu dah ada titik yang lengkap. Tengok Soalan C dia. So, cikgu dah ada titik yang lengkap. Bagus soalan ni. Okey, titik yang lengkap iaitu 1, 3. Okey, bila 1, 3 masuk dalam equation ataupun equation curve yang diberi ni. So, let's say lah y sama dengan 3. 3, 1, kuasa 2. Tolak dengan P, X adalah 1 tambah dengan 7. Okey, P pindah ke sini akan dapat 3 tambah 7 tolak dengan 3. Betul kan? Okey, boleh sampai sini betul kan? Saya rasa betul dah aku. Ya. Apa cikgu rasa macam salah? Sekejap. 1, 3 lah. Betul tak? 1, 2. Titik salah. Titik salah aku atau dua aku. 1, 2 bukan 1, 3 Okey, so kat sini lah silap. Okey, kat sini lah silap. Macam mana ambil 3 tak tahu. Okey, so awak tekan kalkulator, awak akan dapat P sama dengan 8. Okey, so equation yang awak dapat adalah Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak dengan 8X tambah dengan 7.
Okey, so kita pergi kepada titik turning point tadi. Turning point adalah hash K kan. Betul tak? Iaitu hash dengan K. So apa hubungan hash dengan K tadi? Okey, kita tengok sekejap Baik. Okey, apa hubungan hash dengan K? Okey, hubungan hash dengan K adalah P sama dengan 6 hash. Okey, P dapat apa ni? P sama dengan 8. Maksudlah 8 sama dengan 6 hash. Maka hash adalah apa? 8 per dengan 6. Jangan buat 8 per 6. Buatlah 4 per dengan 3. Boleh sampai kat sini. Okey, so titik hash kita dah ada iaitu 4 dengan 3. So K ni apa maksud K ni? K ni adalah koordinat bagi Y. Masuklah kat sini. Okey, iaitu apabila Y nilai dia adalah K 3 dan apabila X iaitu titik hash ini adalah 4 bahagi dengan 3 kuasa 2 tolak dengan 8. Okey, 8 apa? X kat sini dah berapa? X kat sini. X kat sini adalah 4 per dengan 3 tambah dengan 7. Okey. Boleh kat sini? Boleh cikgu. Okey. Berapa lah jawapan dia? Ya. 3 kuasa 2 tolak 8. So jawapan dia adalah 5 per 3. Okey, so jawapan dia adalah 5 per 3. Ada apa-apa nak tanya? Tidak ada. Biasalah kan? Cikgu. Ya, saya. Kalau tinggal 8 per 6, boleh lah. Benda? Kalau dok kecek kan. Okey, itu bergantung kepada skema pemakaian lah. Tapi kebiasaannya tak sama. Faham dia? Cikgu dah yang kata, adakah 8 per 6 tu dia tengok ada dalam skema ke tak? Kalau tak ada dalam skema tak apa. Kalau ada dalam skema pemakaian, dia tengok, memang itu tak boleh lah. Okey. Tapi kalau cikgu tengok skema pemakaian yang cikgu ada ni, dia nak tengok 4 per 3. Okey, kalau skema tu ada, maknanya dia tengok kena ada 4 per 3. Kalau dia tak tengok, selamat awak. Okey, kalau tengok skema ni, cikgu ada cikgu ni. Okey, dia tengok sekejap cikgu post sekejap. Okey, post dalam WhatsApp. Okey, sebab dia tengok dia untuk skema ni dia tengok. Okey, dia tengok. Okey, ada markah dia. Dia guna perkataan dang lagi. Okey, siapa yang ada laptop guna tu boleh tengok dalam WhatsApp sekejap. Bagus soalan tu sebenarnya. Itu cikgu suka selamat main selamat supaya apa? Supaya pak kita dah tahu di mana skema tengok. Okey, kita dah tahu di mana skema tengok. Okey, kalau kita tengok skema SBP ni yang cikgu ada. Okey. Kalau cikgu post kat sini. Okey, jawapan dia P dengan 8 dam, you guna perkataan dam kat situ. Iaitu hash sama dengan 4 per 3. Bukannya 8 per 6.
Maknanya P dengan 8 dengan hash 4/3 tu wajib ada kedua-duanya. Kalau P 8 ada, tapi hash awak buat 8/6. So awak akan dapat N0 kat situ. Sebab pemarkahan dia adalah N0 tu. K1, N1, N1. So awak akan dapat K1, N0, N yang kedua tu adalah N1. Okay. Tu cara nak baca markah dia. Okay. Boleh? Siapa yang bertanya ni? Okay. So boleh rujuk kepada apa? Kepada WhatsApp tu. Okay. Itu adalah skema yang cikgu ada lah. Okay. Skema yang cikgu ada. Okay. So kalau boleh, dah kita tahu tu, kita kena buat lah. Okay. Kita kena buat dan kena berhati-hati. Okay. Itu je lah pesanan cikgu. Okay. Soalan yang seterusnya. Okay. SBP cikgu tak tahu kenapa soalan nombor 4 ni masuk di bahagian soalan wajib. Okay, tapi tak apalah soalan dia. Sebab ni target cikgu juga ni. Okay. Kalau tengok percubaan Terengganu, kos. Percubaan mana? Kos. Okay. SBP dia uji tangent. Okay. Dia uji tangent. Okay. So, kena hati-hatilah soalan ni. Okay, kena hati-hati. Sebab tangent ni lama kan. Lama kita tinggal. Dah lah tangent, modulus pula tu. Okay, modulus pula tu. Okay, dua tangent Dua tangent dalam keadaan modulus. Okay, so cikgu nak selesaikan dulu soalan yang pertama. Okay, 2 sin. Tengok soalan sekejap. Oh, ini adalah fungsi trigo fungsi trigo. Bila selesai, buat muka surat lain. Jangan sambung kat bawah macam cikgu buat ni. Kalau awak tengok, soalan 1 muka surat, soalan 2 1 muka surat, 3. Kalau perlu 2 muka surat. Okey, jangan sambung kat bawah. Okey. Lepas tu soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Sebab cikgu bajet soalan keempat ni keluar bahagian B. Besar sikit markah dia, tapi soalan SBP keluar bahagian A. Tak apalah soalan dia. Walau bagaimanapun, ini adalah watchlist cikgu lah. Tajuk yang perlu awak kena kuasai. Okey. Cos set tangent lah. Okey. 2 sin X bahagi dengan 2 cos X tolak set X sama dengan tangent 2X. Okey, kalau soalan macam ni, okey, cikgu salin dulu soalan dia. Okey, ni soalan ni. Nampak Cikgu salin dulu. Okey, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan, cikgu suka ambil yang sebelah kiri. Okey, kalau ambil sebelah kanan ni payah sikit. Okey, cikgu dah padang 2 markah. Okey, siapa nak dapat A, 2 markah ni yang perlu cari. Okey, 2 markah ni perlu cari. Sebab biasanya senang nak dapat markah. 1/2 senang nak dapat. Okey. So, kalau cikgu ambil sebelah kiri. Okey. So, cikgu ambil 2 sin X. Okey, apa maksud set? Iaitu inverse cos So 1/cos X. Okey. Boleh. So set ni cikgu tukar jadi 1/cos X. Okey, lepas tu cikgu samakan yang bawah ni. So awak dapat 2 sin X sama dengan 2 cos kuasa 2X tolak dengan 1 bahagi dengan cos X. Okey, hari tu cikgu kata dah, hak bawah sekali bila melibatkan pecahan, gimana? Naik atas. Okey, naik atas. Supaya senang nak tengok dia. Okey, supaya senang nak tengok dia.
Okay, so naik atas. So awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat 2 sin X cos dengan X bahagi dengan 2 cos kuasa 2 X tolak dengan 1. Okay. 2 cos kuasa 2 X tolak dengan 1 ni awak tengok di ruang formula Di ruang formula. Kejap kita tengok ada formula kat sini. Formula datang dia formula. Okay, katakan formula. Mana formula kita nak tengok? Yang ada apa? Iaitu 2 cos kuasa 2x ni. Cari yang ada. Okay, cari yang ni. Okay, dapat tak kat mana? Nak pilih mana sir? Ni pilih ni Ni. Kita sekarang ni berada di sini. So, kita kena pilih hak mana? Pilih hak ni. Oh, lajaklah pula. Okay, so pilih yang ini je. Okay. Iaitu kita akan pilih cos 2x. Sebab apa 2x? Sebab soalannya x. So kat sini kita pilih 2 sin x cos x bahagi dengan cos 2x. Okay, so kita tengok atas lah. 2 sin cos. Okay, 2 sin cos. Jumpa tak 2 sin cos duduk mana ni? Okay, so kita pilih ni lah. Okay, kita pilih apa? Cepat tak Okay, kita pilih apa? Kita pilih sin 2a. So, kat sini kita pilih lah sin 2a bahagi dengan cos 2x. 2a lah, 2x. So, kat sini sin divide by cos. So, kita akan dapat tangent 2x. Bila macam tu, tulis apa? Tulis problem lah kat sini. Okay, ataupun show ke apa ke. Whatever lah nak pilih apa. Okay. Boleh harap jelas lah kat sini. Ada apa-apa soalan untuk soalan ni? Cikgu, Ya, kalau dah tulis proven tu tak apa ke? tidak ada masalah. Dah memadai. Okay, Tambah tulis cikgu boleh? Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Okay, lagi? Soalan. Tiga bulan. Sekejap cikgu nak tengok dari nota sekejap. 3 bulan. Okay. Untuk tengok tangent Untuk tengok tangent yang lengkap. 184. Nah, tu dia. Mana tangent. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu. Cikgu recall balik. Okay, ni bentuk tangent. Nampak bentuk tangent? Okay, ingat tangent yang lengkap. Okay, tangent yang lengkap. Okay, tangent yang lengkap dia ada 4 Dia ada 4. Benarnya tak kena ni sebab you drawing susah sikit nak buat tak kena. Okay. So dia ada 4 Mula-mula atas. Cokian atas, lepas tu turun bawah. Lepas tu cokian balik atas. Awak tengok, cokian atas ni dia sama hak ni. Okay, hak bawah dia sama hak ni. Tapi kalau modulus, apa yang berlaku?
Okey, apakah yang berlaku bila dia modulus? Okey, modulus bermaksud yang hak bawah ni dia akan reflect di paksi X ni, dia reflect. Kalau gini dia akan bentuk gini. Bab soalan kita modulus nanti kita tengok. Okey, kalau hak bawah gini dia akan naik ke atas ni. Okey. So dia akan bentuk dia macam ke muka orang, muka tak lengkap, muka tak lengkap. Bentuk dia. Okey. Ni. Bentuk dia. Sorry. Tu dia. Okey. Sebab cikgu nak lukis sini. Boleh Okey, ni nota dia. Okey, so kat sini dia bagi apa? 2 tangent. Dia punya circle dia 2 kali. Okey, 2 circle ni. Ataupun 2 period dia lah. Okey. So kat sini cara dia, kalau cikgu lah. Sebenarnya banyak cara nak selesai soalan ni. Okey, untuk selesai kat sini, cikgu suka buat lengkap tu. Okey, tadi cikgu kata dah muka dia apa? Muka separuh, muka lengkap, muka separuh Okey. So kat sini muka separuh, muka lengkap. Okey, besar sikit tak nampak. Lepas tu muka separuh. Okey. So kat sini sebab dia 2 kali, kalau kita tengok soalan dia adalah y sama dengan tangent 2x. Okey, so 2 kita ni baru sekitar. Okey, kita yang kedua. Okey, kita yang kedua cikgu guna hak merah, hak hitam. Okey, cikgu sambung balik. Iaitu muka separuh, muka penuh. Hurufnya. Sekejap. Okey, semula muka separuh, muka penuh dengan muka separuh. Okey, ingat bila 2 kita yang lengkap, belakang sekali, cikgu guna pen merah, ada awak yang guna pen merah. Belakang sekali adalah 2 pi. Kat sini adalah pi. Kat sini adalah kosong. Kat sini adalah pi per 2. Okey. So, kalau kita tengok soalan hingga apa? Hingga kosong, hingga pi sahaja. Okey, so kita ambil separuh je lah. Okey, kita ambil separuh. Okey, yang pertama draft dah apa? Yang keduanya kena buat molek lah. Okey, kena buat molek. Okey, so yang kedua ambil daripada yang pertama. Ingat, bila dah buat jangan padang jangan padang. Ada pelajar tu dia padang. Okey, tu masalahnya, jangan padang. Okey, so buat balik. Okey, buat dengan molek-molek. Buat molek ada daripada cikgu lagi lah. Okey, ini adalah Y. Okey, ini adalah apa ni? Ini adalah X. Okey. So, buat gini. Lepas tu ada accepted je. Kalau boleh. Okey, lepas tu buat apa? Buat gini. Hak mula-mula ni jangan padang dah biasa, biar. Accepted je. Tu buat gini. Ada accepted dia. Maknanya ia tak akan menghilang kat sini lah. Tu buat sini. So sini hingga apa? Hingga pi saja. Sini adalah pi per 2. Sini adalah kosong. Okey, cikgu zoom sekejap jawapan dia. Okey, kalau cikgu suka cara ni lah. Okey, sebelum ni ada orang tanya, dah cikgu, paksi Y ni tak boleh tulis ke 1? Okey, paksi Y ni tak boleh tulis ke 1? Dah cikgu, tangent 1 kan, maknanya 1 dia punya amplitude dia. Untuk tangent, tak perlu tulis dia punya paksi Y. Nilai, kalau nak tulis, katakan awak kata cikgu, saya nak 1 sini. Tulis lah, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab dia akan naik ke atas. Sentiasa naik ke atas. Okey, itu je.
So memadai tulis gini. Ingat, yang pertama ni bila buat ni walaupun dok lawa, ada apa, jangan padang. So tolong jangan padang. Okay, supaya senang awak nak buat. Okay. Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada soalan. Alhamdulillah. Okey, soalan yang seterusnya. Dia nak apa yang seterusnya? Ha? Okey. Tengok soalan B2. Okey, B2 has using the same exist. Ha, tengok. Siapa buat pasti yang lain? Ha, masalah ha. Okey. So apa kehendak soalan kat sini? Okey, sketch. Ha, sketch. Tapi bagi cikgu baik betternya guna pembaris lah. Okey. Bagi tangan hot belok lah, hot tangan hot straight tak apa. So kat sini straight lines. Okey, straight line. Okey, straight line. So dah mention dah straight line. Straight. Okay, to find the number of solution. So nak nos lah number of solution kat sini. Tapi dah biasa jangan tulis nos, what number of solution buat no for the equation bla 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 bla. Okay, then ingat ayat yang kedua adalah state. State number of solution. Okay, state number of solution. So untuk soalan macam ni awak kena hati-hati. Kalau cikgu sesal luar ni. Ambil dulu atas ni. Sesal satu-satu. Okay. Sebab dalam kuasa nanti kita buatlah satu. Kita nak markah. Okay. Bukan kita nak cepat. Kita nak markah je. Semakin banyak markah, semakin tinggi peluang untuk dapat A+. Tu je CP dia. Okay, hipotesis dia. Okay, so 2 sin X bahagi dengan 2 cos X tolak sec X modulus tolak dengan 2X pi sama dengan 1. Okay. Kalau tengok kat sini. Okay, samalah yang cikgu ambil ni. Bulat ni. Okay. So, apa maksud 2 sin X ni kita dah proven dah kat atas iaitu bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan tangent. Tangent 2X. Okay. Iaitu kat sini bersamaan 2 tangent. Okay, tolak dengan 2X iaitu 2X pi sama dengan 1. Apa maksud modulus tangent ni? Kita dah buat dah. Ni gerah ni adalah gerah apa ni? Gerah ni adalah gerah tangent 2X. Okay, so dia adalah Y tolak 2X pi sama dengan 1. Pindah. So akan dapat Y sama dengan 1 tolak 2X bahagi dengan pi. Okay. So, cara paling mudah buat jadual. Banyak cara sebenarnya. Okay, kalau rasa tak pandai, buat 3 titik. Senang. Okay, kalau boleh, buat 2 titik. Okay. Kalau rasa tak yakin lagi, buat 5 titik pun boleh. Tapi 5 tu dah orang. Paling banyak 3 lah cikgu syorkan. Okay, nilai yang paling senang adalah nilai yang pada paksi apa? Paksi asalan. Apabila X kosong. X kosong, Y 1. Gantilah X kosong kat sini. Okey, yang seterusnya kita ada apa? Kita ada pi per 2 kan? Ni pi per 2. Okey, apabila X pi per 2. Okey, masuk pi per 2, awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat
Sorry sini tambah Pindah jadi tambah. Okay. Dia tak akan jadi kosong Okay, so awak akan dapat 2 kat sini. 2 kan? 2 ke 3? 2 lah. Sebab 2 darab dengan pi per 2 awak akan dapat berapa? 1 pi. 1 pi bahagi dengan pi 1. So 1 tambah 1, 2. So kat sini yang seterusnya adalah 2 pi. Okay? 2 pi. Tak boleh 2 pi sebab ia sampai pi saja kan. So pi sajalah sini. Okay, apabila x pi, so akan dapat 2. 2 pi bahagi dengan pi dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3. Okay, seolah-olah dia menaik Dia menaik. So, paling 6 dalam peksa nanti. Okay, sebab dia kata sketch. Okay, let's say lah cikgu guna pen hitam. Okay, cara dia awak garis pakai pembaris ni pakai pembaris. Cara senang. Okay, so kat sini tulislah nombor 1. Kat atas ni tulis nombor 3. Okay, so berapa NOS? Number of solution. So kita kira 1. Yang intersect 2, 3, 4. Okay, so dalam peksa jangan buat NOS. Buat apa? Tulis lengkap Tulis lengkap. Nak tulis bahasa Melayu, nombor bilangan penyelesaian. Nak tulis bahasa Inggeris, numbers of solution. Okay, sama dengan apa situ? Sama dengan 4. Okay. Silap. Inilah soalan yang keempat. Ada apa-apa nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Tak ada bagusnya. Okay. Okay, so nanti cikgu harap, cikgu bagi homework lah sikit Cikgu harap nanti awak carilah ni, awak cari bentuk normal tu, satu kitaran lengkap macam nota ni lah. Okay. Tapi nota cikgu ni nota JPM Nota JPM. Okay, untuk soalan ni yang perlu awak kena faham adalah kitaran yang lengkap. Okay, kitaran lengkap. Okay, kena belajar belaka. Tapi hak mana perlu fokus lebih cikgu? Hak ni perlu fokus lebih. Okay, tengok lebih sikit untuk graf kos. Okay. Hak lain kena belajar belaka. So yang kos ni awak kena tengok lebih sikit lah. Okay. Lebih sikit. Banyak latihan nak win ni. Kalau ni. Okay. Next, soalan yang kelima. Soalan yang kelima ni tajuk dia apa sebenarnya? Soalan ni bagus Dia menggunakan ayat kat sini. 75 of Aquarium. Apa yang berlaku? What happened? What happened to Monday? Apa maksud kat sini? Buat lagi soalan ni Apa maksud dia? Apa tu? Ya, apa maksud dia? Memenuhi ruang itu. Yalah, maksud dia apa? Volume ke cikgu? 75%. Memang Probability ke? apa maksud dia?
Bagaimana nak jawab ni? Okey, kita tengok. Okey, so apa yang berlaku aquarium kat tersebut ni? Open top aquarium. Maknanya atas dia tak ada menutup. Tak ada menutup. Okey. Okey, measure dia untuk lebar dia adalah 60. Mana selebar? Ni orang panggil panjang tau. Ni orang panggil panjang. Okey, yang ini adalah lebar. Lebar dia adalah 60. Panjang, lebar, tinggi. Tinggi adalah wide. Cara baca dia. Okey, ni length. Okey. Ni nak sebut apa ni? Ada mana ni? Okey, atas ni adalah apa? Height. Okey, nak kenal dia. Sebab Yewi dalam bentuk ayat ni. Okey, so 60 cm adalah dia punya lebar. Dan dia bagi apa? Perimeter muka hadapan. Apa maksud perimeter muka hadapan ni? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Perimeter sini. Panjang keseluruhan. Bukan. Perimeter muka hadapan. X dengan Y. Ni muka depan dia. Muka depan dia mana ni? Dia ada berapa muka depan? Mister. 2X, 2Y. Okey. 2X, 2Y. Yes. So, dia bagi perimeter kat sini. Okey. So, perimeter kat sini adalah 2X plus dengan 2Y equal to 400 kat sini. Ni muka hadapan dia. Dia bagi gitu soalan. Okey, hak ni cikgu rasa tidak ada masalah ni nak faham. Okey, yang perlu awak faham kat sini, dia bagi apa? Length X, okey, greater the Y. So, apa maksud dia? Nilai X mesti lebih besar daripada Y. Nanti, ni punya syarat dia, betul tak? Okey, X lebih besar daripada Y, syarat dia. Okey, if Farisha, saya tak tahu siapa Farisha ni. Okey, apa yang berlaku pada Farisha ni? Dia dia refill ataupun dia penuhkan ruang ni dengan air. Bila dia penuhkan ruang air, ni air katakan sini takat air. Ni air ni. Okey, bawah ni air. So apa yang berlaku kat sini? Ni yang maksud cikgu adalah 75%. 75% apa maksud 75%? 0.75, betul tak? 75% bermaksud 75 per dengan 100. 75 per dengan 100 ni dipenuhi dengan air. So, berapa yang dipenuhi air? 0.25. Okay. So, bermaksud dia isi dalam aquarium tu tidak penuh lah. Betul lah. Mana ada orang isi dalam aquarium penuh? Penuh pak ikan. Okey, tapi apa yang berlaku kat sini? Yang berlaku kat sini adalah volume. Volume. Apa maksud volume? Untuk gambar rajah kat atas, iaitu panjang X, lebar 60, darab dengan height Y. Okey. Isi padu yang dia letak air tu adalah 0.75 sahaja, sama dengan 432,000. So nombor dia ni. Okey, kalau soalan pattern macam ni, kalau awak tak boleh nak diagnose, cikgu tajuk apa? Kita tengok dulu. Kita dah tahu. Okey, kita dah tahu bagaimana. Ini adalah linear equation, ini adalah non-linear equation. So kat sini kita dah terbukti kemungkinan besar bahawa ini adalah tajuk dia adalah simultaneous equation. Cara nak diagnose apa? Nak diagnose tajuk. Bila dah tahu tajuk baru kita tahu. Sebab bila simultaneous equation, okey, biasanya lebih baiknya
adalah menggunakan formula ni. Tak perlu hafal lah. Sebab guna. Okay, dia banyak formula. Mungkin berfaktoran dan sebagainya. Betternya guna ni lah. Senang. Okay. Sebab kita nak identify formula mana kita nak guna ni. Sebab kita nak markah ni. Sekarang ni kita nak markah ni. Okay. So, cikgu tulis dalam kertas cikgu. Okay. Katakan soalan nombor 5. Okay. First, yang cikgu ada adalah perimeter, right? Okay. Perimeter cikgu ada adalah 2x. Apa jawab dia? 2x plus 2y sama dengan 400 tadi. Okay. So, kat sini, apa? Simplify x tambah dengan y sama dengan 400. Okay, so nak ambil x ke nak ambil y? Ikutlah. Kalau biasa dengan hak ni tidak ada halangan lah. Biasanya orang ambil x lah. So, kita ambil y kat sini. So, y sama dengan 400 minus dengan apa? Minus dengan x. So, kat sini adalah non-linear. Ini adalah linear. Okay, cikgu prefer. Cikgu, biasanya orang tanya, student akan tanya, cikgu wajib ke tulis linear? Tidak ada masalah. Wajib ke tak, tidak ada masalah. Yang pentingnya adalah awak kena tahu linear akan disubstitute ke dalam non-linear. Tu je yang perlu awak tahu. Okay, kejap nak ambil charger sekejap. Pula. Allah. Okay, yang kedua yang kita ada maklumat adalah berkenaan dengan volume. Volume. Okay, yang mana volume dia adalah 75. Okay. So, kat sini volume bermaksud X darab dengan 60. Okay, darab dengan Y darab dengan 0.75. So, nilai dia ni 4,000 apa dia? 400 apa? 400,000 dia. 432. Iaitu bersamaan dengan 432,000. Okay. So, nampak nilai besar. Bila kita tekan kalkulator, so akan dapat XY. Yang 60 darab 0.7 ni cikgu pindah ke sebelah kiri 432,000 bahagi dengan berapa? 60 bahagi dengan 0.75. So akan dapat apa? Kecil dah nilai dia. Jadi 9,600 saja. Okay, 9,600 saja. Okay, so kat sini adalah non-linear. Kalau ni cara cikgu lah. Saya tengok, cikgu tengok cara awak sebelum ni ambil equation pertama, kedua, ketiga, keempat. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi make sure lah. Make sure apa? Pastikan apa? Pastikan tidak ada silapan lah kat situ. Okay. Jangan pula salah. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tidak ada apa-apa. So, ni kaedah lah, kaedah. So, ingat, bila ada soalan simultaneous equation, linear substitute into non-linear equation. So, masuk je iaitu X, Y adalah 400 tolak dengan X sama dengan 9,600. Okay, 9,600. So,
awak akan dapat 400 X tolak X kuasa 2 sama dengan 9,600. Okay. So kat sini adalah X kuasa 2. Cikgu pindah ke sebelah kanan nak buat A adalah, X kuasa 2 positif tolak dengan 400 X tambah dengan 9,600 sama dengan kosong. Okay. So ada dua kaedah lah. Nak guna kaedah apa? Nak guna kaedah sekejap. 400 ke 200? Oh, cikgu silap sini. Apa tak tegur? Sini dua sini dua. Sebab apa? Cikgu simplify dah kat sini lah. So, sini dapat 200 lah. Okey, untuk kaedah kat sini, awak boleh guna dua kaedah. Guna kaedah. Okey, dia boleh guna dua kaedah. Tapi kalau awak tanya cikgu saya dah pandai cikgu saya. Okey, kalau tambah huruf serabut kepala, banyak dengan alasan tu, guna kaedah ni je senang. Okey, kaedah. Okey, di ruang formula tu ada apa? Ada formula dia tu, awak ganti je masuk dalam ni. Okey. Kalau awak tengok, okey, let's say lah respect to X lah. Maka tulislah X kat sini. X sama dengan negatif B. B berapa? B negatif 200. Okey. Tambah tolak. Okey, B kuasa 2. Negatif 200 kuasa 2. Okey, tolak 4. A berapa? A 1. C berapa? 9,600. Okey. Ingat sampai sini. Sampai sini. Okey. Lepas tu garis bawah ni, jangan garis sampai sini je. Ramai awak garis sampai sini. Awak mengelirukan. Awak mengelirukan cikgu. Jangan mengelirukan cikgu. Tak baik. Garis sampai habis. Sebab formula dia garis sampai habis. Kalau tengok formula asal dia ni, dia garis sampai habis. Sampai sini garisnya. Habis. Okay. So, awak garislah sampai habis. Okay, 2. A berapa? A 1. Kalau lain tu awak tekanlah kalkulator. Okay, mut 2 kali, mut 1, 2. Okay, masukkan A 1, B negatif 200, C adalah 960. So, nilai X yang awak dapat, awak akan dapat 2 Okay, awak akan dapat 2. Okay, 1 negatif 200, 9,600. Awak akan dapat X yang pertama, awak akan dapat 120. X yang kedua, awak dapat 80. Okay, so kita tengok soalan. Okay, kita refer pada soalan. Hitungkan jumlah luas permukaan. So, jumlah luas permukaan dia ada sedikit syarat Kalau awak tengok, syarat kat sini adalah X lebih besar daripada Y. So, okay, untuk soalan macam ni, tak perlu substitute balik dalam ni. Sebab awak akan dapat jawapan yang sama kot lagi. Okay, awak akan dapat jawapan yang sama. Cuma kat sini, awak hanya guna syarat dia. So, apa syarat dia kat sini? Syarat dia adalah X lebih besar daripada Y. So, berapa nilai X? X adalah 120. Y awak ambil direct sini. Y sama dengan 80. Bila awak katakan awak substitute dalam ni pun, awak akan dapat jawapan yang sama. Sama juga jawapan dia. Okay, cuma kita guna dia punya syarat. Syarat dia adalah X lebih besar daripada Y. Okey, cikgu sampai sini ke soalan? Tak menjawab soalan lagi. Soalan nak apa? Soalan hitungkan jumlah luas. Hitungkan jumlah luas. Okey, jumlah luas awak dah belajar dah dalam matematik masa lower form dulu. Hamparan. Tak? Awak hampar, awak buka balik. Soalan ni bagus sama dengan soalan mana hari tu cikgu buat hamparan. Okey, awak buka balik. Gitu. Okay. So, katakan sini adalah X. Okay, sini adalah Y. Betul tak? Sini adalah X, sini adalah Y. Betul tak Betul tak? So, sini adalah X, sini adalah X.
Betul salah Okey. Alah dah. Sini adalah apa ni? Sini adalah dia punya 60. Okey, so sini adalah Y. Okey, so sini adalah Y. Boleh? So sini adalah okey. So kita tengok okey, sini ada XY. Sini ada besar sikit. Okey, sini adalah XY. Sini adalah apa? 60X. Okey, sini adalah 60Y. Sini adalah 60Y. So 60Y, 60Y, cikgu ada 120Y. Okey, XY dengan XY, cikgu ada apa? 2XY. Apa? Okey, so kat ni cikgu ada apa? Cikgu ada 60X. Sebab soalan nak calculate the total surface area. Okey. So, pergi kat sini. Jawablah soalan. Total surface area. Sama dengan berapa tadi mula-mula? Okey. 120, 2. Okey. 120Y. Tu. Tu 120Y. Okey. Tambah dengan 2XY. Tambah dengan 60X. Okey. So masuk je lah. 120 darab dengan Y. Y berapa? 80. Tambah dengan 2 darab dengan 120 darab dengan 80 tambah dengan 60X adalah 120. Okey. Boleh sampai kat sini. Lepas tu tekan kalkulator. Sekejap ya. Tambah dengan. Okey. Tambah dengan. Okey. So dapat apa? 60 120. Okay, betul tak cikgu ai? Sekejap. Betul salah cikgu ai? Kenapa salah ha? Jawapan dia 36. Cikgu hafal balik lah. Cikgu hafal dengan nombor. X 120 kan? Y 80. Sebab biru sangat, biru mata tu. Salah sekejap Cek balik. Guna, ya. Jawapannya 36,000 ke? Ya tu. Betul lah cikgu. Cikgu betul Betul ni? Cikgu selalu tekan Saya kalkulator. kira dapat 36,000. Berapa cikgu kira dapat 33600? Tu tambah dengan 2 darab 120 darab 80. Tambah dengan 60 120. Oh betul, 3600. Kalau tekan ke tadi? Siapa tu? Thank you. Oh, macam mana nak back balik ni kot? Ni. Susah weh teknologi. Hilang dah gambar rajah cikgu. Yalah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Soalan ni? Okey, soalan ni sangat bagus benarnya. Yang pertamanya, okey, dia uji awak, okey, open top. Okey, hak atas ni terbuka Yang keduanya dia bagi maklumat 400 ni adalah default surface Ni muka depan Okey, yang ketiga dia guna 75%
yang direferkan oleh apa? Ayat. Dia bagi maklumat tu. Tapi last sekali kehendak soalan adalah total surface area of aquarium. Okey, maknanya dia nak cari jumlah permukaan. Okey. Boleh? Oh, boleh. Okey, next. Soalan terakhir untuk bahagian A. Soalan. Okey, sebelum cikgu pergi ke soalan ni, cikgu nak tanya. Tajuk apa? Pitah lalu je cikgu nak tengok, nak suruh tengok. Tajuk apa ni? Oh, respon. Sebab ada one person jawab, cikgu lupa siapa yang jawab soalan ni. Kejap je jawab, tapi memang betul lah. Okey, tajuk apa? Bila tengok keadaan macam ni, apa yang kita belajar? Tajuk apa ni? Tajuk janjang. Janjang dah uji dah ni soalan nombor 1. Tajuk tajuk. Tiada tajuk. Okey, kalau soalan macam ni, tajuknya adalah indeks ke log? Okey, bagus soalan ni. Ni soalan apa menyimpan nak jadi jutawan kena pandai menyimpan duit lah. Okey, so apa yang berlaku pada 1 Januari? Okey, Zain telah menyimpan keep 17K ni. So dia menyimpan sebanyak RM70K. Okey, di mana flat rate kat sini dividennya. Okey, so dividen setahun. Okey, iaitu 6%. Okey, per tahun Okey, ni bahasa ni lah. Finance. Okey, T ni respect to year T adalah tahun. Okey, then T adalah tahun dia menyimpan diberi S ni saving saya rasa kot 7,000. Okey, 7,000 ni adalah 70,000 ni adalah duit awalan dia. Okey, yang mana 1.06. Apa maksud 1.06 ni? Iaitu 100% tambah dengan 6% lah. So dapat 106%. So bersamaan dengan 1.06%. 1.0. Okey, dan T adalah tahun. Nanti bila awak besar-besar lagi, awak boleh kira loan awak sendiri. Kita kena pandai. Okey, sama ada awak nak manipulate ke apa ke. Jangan awak jahat dah. Okey, on the same day, okey, pada hari yang sama, okey, dia membeli apa? Dia membeli kereta. Kereta dengan harga 150K. Mahal kot kereta dia. Okey, masa yang sama. Okey. T iaitu C ni K 150K sama dengan 0.92. So dia punya rate dia adalah apa? 92%. Okey. Rate dia. Okey, soalan yang pertama dia nak apa ni? Simpanan, saving dia after 3 years. Okey, selepas 3 tahun. Bagi cikgu senang lah kat sini tak? Betul tak? T sama dengan apa? T sama dengan T3. Okey, so soalan yang terakhir untuk bahagian A soalan terakhir untuk bahagian A, soalan nombor 6.
Okey, lihat kita ada equation tadi. Mana equation dulu? Ni 70 ribu 1.06 T. Okey, apabila T dia adalah 3. Tu masuk je lah. Okey, cuba kira sekejap. Jarak kuasa 3. So, dapat apa sini? Betul dah buat apa salah Betul salah cikgu ambil ni. 70. Okey, 1.6. Oh, silap 1.6. 83371.12 lah. Okey, so dapat apa sini? Biasanya student tanya, cikgu perlu ke tulis RM? Kalau cikgu jangan tulis lah. Cuma awak kena tahu, awak kira duit sekarang ni. So, duit mesti apa? 2 decimal place. Okey, 71.12. Okey, iaitu 83,000. Betul tak? Ke 800 83,371. Banyak pula 3. Terlebih 3 ni. 83,000. 3 tahun dia akan dapat 83,371 ringgit 12 sen. Okey. Bila saving ni, apa yang meningkat? Iaitu duit meningkat Boleh? Okey, yang seterusnya buat apa? Okey, yang seterusnya soalan B. Soalan B senang ke payah? Ada apa? Okey, apa syarat dia kat sini? Okey, Zain merancang untuk menjual keretanya sedang harganya menjadi kurang separuh daripada harga asal. Untuk kali pertama. Apa maksud kurang separuh daripada harga asal? Dia beli apa? Dia beli 150k. Kalau separuh akan dapat 75k. Okey. Merancang menjual keretanya setelah harganya menjadi kurang separuh daripada harga asal. Untuk pertama kali dia akan jadi okey, ni dan lebih kurang dia akan menggunakan semua wang hasil penjualan kereta itu dan ditambah dalam wang simpanan untuk membeli sebuah rumah dengan harga 180. 180k. Kereta dia 150k. Rumah dia 150k Cari baki wang simpanan Zaim. Okey, tengok. Bundakan jualan kereta. Apa maksud kepada ratus yang hampir? Apa maksud dia? Ni soalan matematik ni. Ratus yang hampir. Okey, B. Bunda cikgu. Yelah, bunda apa? Benda ratus hampir. Yeah. Maknanya puluh ada lah. No. RM10 ada lah. Betul. Okey, betul. Bagus. Okey, so C ni kita ambil ni Sekarang ni kita nak kira kereta dulu. Sebab dia nak okey, C bayaran untuk kereta adalah 150,000. Mahal kereta dia beli Okey, darat dengan 0.92 T.
Sekarang ni nak cari T lah. Tahun yang keberapa bila kereta dia separuh. So kat sini 150,000 0.92 T. Sebab dia nak T hak mula-mula. Tahun yang keberapa kereta dia menjadi 75 nak sebutkan ni. Bagi dua tau. 75,000 lah. Okay, beres. Okay, so kat sini 0.92 T bagi 150. So dapat apa sini? Dapat 0.5. So T sama dengan log 10 kita pakai 0.5 bahagi dengan log 0.92. Okay. Log 10 0.5 bahagi log 10 0.92. So dapat berapa sini? 8.31295. Ni kalkulator buat apa Tapi ingat bila melibatkan tahun, cikgu kata dah ambil lebih lah. Ada ke 8 tahun 8.3 tahun? So kita ambil lebih lah. Okey. Macam dua orang lah. Okey, nak ambil kurang ke nak ambil lebih. Kalau 10.6. Ambil sebelah ke ambil 12. Kalau 10.2 ambil berapa? So ni kita ambil lebih So kat sini sebab dia nak tahun yang pertama, tahun yang lengkap iaitu tahun yang ke-9. Okey, tahun yang ke-9. Okey. So tahun yang ke-9. Kita dah tahu tahun yang ke-9 dia menggunakan semua wang hasil penjualan. Jual. Sekarang ni kita nak tahu BT dia berapa rak. Okey, dia jual berapa rak. Okey, semua jual. Okey, so kat sini kita akan guna 1,500. Okey, iaitu tahun yang ke berapa? Tahun yang ke-9. Okey, 150 000 harap. So awak akan dapat apa sini? 70824.20. Okey. So dapat 7,824. Okey, 7,824. Tapi kehendak soalan tadi, cikgu kata dah, bundakan harga jual kereta kepada ratus yang hampir. So berapa kita nak bunda kat sini? Nak bunda berapa? Jual 8 kok. Ratus yang hampir jadi 70,000 kau. Jadi kat 800 sekarang. So kat sini jadi apa? 70,800. 70,800. Okey, ni masa apa? Ni adalah harga dia dijual Sekarang ni kita nak tahu saving dia. Okey, sekarang ni sebab dia nak beli rumah ni. Dia kata semua wang hasil penjualan dan ditambah wang simpanan. Wang dia simpan selama 9 tahun lah untuk membeli rumah 1,800 supaya cari apa? Cari baki wang yang simpan. Okey, sekarang ni saving dia. Okey, ni hak kereta. Okey, ni hak kereta Okey, ni hak saving dia. Okey, saving. Okey. Iaitu kalau tengok sipir dia adalah 70,000. Okey, 70,000 1.06 dalam masa 9 tahun. Okey. So awak akan dapat 118,263. Okey, ni tak ada bunda
So kat sini berapa sen sini? 53 sen. Okay. So tambahlah 2. Okay, so 118263.53 tambah dengan 70800. Okay. So dapat apa sini? Dapat 189063.53. Rumah berapa harga rumah? Rumah berharga 150,000. Betul tak? 180 tak? 15 ke 18? Selapang tak cikgu? Okey, 18. Bagus. Ada orang juga ya. Lepas tu tolak dah. 180,000. So dapat apa sini? Dapat 9063.53. Ni baki dia. Baki dia yang tinggal adalah RM9,053.53. Okey. Sebab beli rumah. Okey, kereta kejap je turun harga kan. Okey, sebab rumah harga dia adalah tak boleh nak highlight ni. Sekejap Okey, rumah dia berharga 180. Dia ada sedikit saving yang modal dia letak mula-mula pada 70,000 dan dia jual kereta, dia tambah dengan apa? Buat simpanan untuk membeli rumah berharga 180,000. So dia ada lebih kurang 9,063.53. Mungkin 9,000 ni dia nak beli kipas, nak beli kabinet, nak beli katil ke apa ke, adalah baki dia untuk masuk rumah baru dia. So kehendak soalan adalah cari baki wang. So baki yang tinggal adalah RM9,063.53. Okey, boleh dah? Cikgu, berapa tahun kena ambil 9? Saya ambil 8. Okey. Satu soalan, satu yang tanya tu. Okey, terima kasih. Soalan ni yang diutarakan kepada yang buat soalan baru ni. Tapi bukan kelas awak dah. Okey. Dia buat 2 penyelesaian. Untuk soalan B ni dia buat 2 penyelesaian. Cerdik kat dia buat tau. Okey, dia buat ambil T sama dengan 8, T lagi sama dengan 9. Ingat dalam periksa nanti, cikgu cadangkan kalau soalan pattern macam ni lah. Pattern markah dia besar ni, 4 markah ni besar ni. Okey, awak buat apa? Awak buat 2 penyelesaian dia. 2 penyelesaian dia. Okey, soalan siapa tadi? Okey, soalan cikgu, kenapa cikgu ambil T9? Okey, tengok dia tanya. Okey, cikgu baca kod Melayu lah, senang. Okey. Okey, setelah tengah dia Azai meracam untuk menjual keretanya setelah harganya menjadi kurang separuh. Kurang separuh maknanya daripada 150k, separuh jadi 75k. Daripada hasilnya untuk pertama kali. Pada hasilnya untuk pertama kali. Okey, untuk pertama kali. Ingat, T kat sini dia memerihalkan kepada tahun. Okey, tahun. Bukan memerihalkan kepada bulan. Memang cikgu dalam tahun ada bulan. Ya, betul. Sebab kita kira dia 8.3 tau. Kita dapat 8.3 lebih kat dia. Sebab dia nak pertama kali. Soalan cikgu. Kalau cikgu ambil, lagi gini je soalan. Sebab T ni adalah tahun. Okey. Soalan cikgu. Kalau cikgu ambil T sama dengan 8. Adakah harga dia separuh? Harga dia tak akan jadi separuh. Okey, harga dia tak akan jadi separuh. Kalau T8, kalau masuk dalam formula ni. Okey. Kuasa 8. Okey, harganya hanya
harga masa tu kereta hanya berharga RM76,982.83. Kalau cikgu ambil T8. T8 tak separuh lagi kereta dia. Tapi kalau T9, katakan cikgu ambil T9 sebab ia memberikan tahun Okey, kalau cikgu ambil darab dengan 0.9 kuasa 9. So harga dia dah jadi apa? 7824.2%. Okey, pada 9 tahun, harga kereta dah menjadi RM7,824.20. Memanglah ia jadi kurang dah. Kurang daripada apa? Kurang daripada 750. Ni kurang. Ni kita pakai tanda gini. Kurang. Okey, kurang. Kalau kita ambil T8, tanda dia akan jadi gini. Okey, sebab you nak tahu. Kalau you nak bilangan bulan, lain cerita. Kena convert lah. Okey, sekarang ni you nak bilangan tahun. Maknanya tahun ke-9, baru harga kereta itu kurang daripada separuh lah. Okey. Iaitu harga dia berharga RM7,824.20. Dah lah 7,824. Kena apa? Kena round off. Kena bundakan. Bundakan kepada ratus yang hampir. Jadi macam ni syarat dia. Okey, jelas Okey, sebab kalau ambil T8, harga kereta RM76,982. Dia dah jadi 75. Kalau nak ambil tepat 8.31, tapi 8.31 tu susah sikit lah sebab dia nak tahu dia nak tahu. So lebih baiknya adalah 9. Okey, dah silap cikgu macam hari tu cikgu khabar. Kalau kita nak kira bilangan manusia, contohnya kita kira 8.3. Adakah kita nak ambil 8? Adakah nak ambil 8.3? Nak kira manusia ni, manusia sekarang. Mana ada manusia separuh? So kita kena ambil 9. Betul tak? Okay, rasanya pernah dibincang dah sebelum ni. Okay. So soalan wajib untuk bahagian 6. Soalan yang ke-6. So bahagian wajib soalan yang ke-6. Nanti cikgu minta tolong buatlah soalan nombor 7. Okey, pengambilan ni tolong fokus sikit tahun ni. Okey, hukum linear ni tolong buatlah. Okey, tolong buat Okey, nombor 8. Okey, nombor 9 ni nombor 9 ni kita KIV dulu nanti minggu depan. Cuma cikgu nak pergi probability dia. Cikgu suka ni. Ni soalan nombor 11. Okey, nanti soalan wajib awak buat nanti bahagian B, soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11. Okey, hang ni tinggal dulu. Okey, nanti tolong buat soalan nombor 8 ni guna-guna pun kena buat 10 markah kat sini. Okey, dengan soalan nombor 7. Sebab cikgu rasa soalan pengarang dengan pembezaan insya-Allah tahun ni masih lagi ada. Okey, ada lagi sinar. Okey, so tajuk soalan kita dah tahu guna. So kita pelbagaikan soalan. Okey, itu sajalah daripada cikgu untuk hari ini. Terima kasih yang hadir pada hari ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. 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 Cikgu.